فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. Alhamdulillah, terima kasih pada pengurusi majlis, tuan pengurusi masjid, tuan imam hajatan kuasa, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya kita ucap syukur pada Allah kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama dalam sesi kuliah maghrib jemputan. Terima kasih di atas jemputan tuan-tuan semua. Pada malam ini kita akan bicara masalah kembalilah wahai jiwa yang tenang, berdasar kepada ayat Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Suratul Fajr ayat 27 hingga ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang bermaksud wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dengan hati yang gembira lagi diradai olehnya. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam jemaah hamba-hambaku dan masuklah kamu dalam syurgaku. Baik, Allah Subhanahu wa taala menyebut beberapa benda yang boleh kita ambil dalam 3 ayat ini. Yang pertama, Allah Ta'ala sebut, ya ayyatuhan nafs, wahai jiwa al-mutmainnah, yang tenang. Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang perkataan ini yang diucapkan oleh para malaikat kepada jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang. An-nafs, jiwa ni memiliki 2 makna, 2 maksud yang boleh kita ambil pengajaran. Makna yang pertama adalah suatu yang secara keseluruhan dalam tubuh manusia ini, suatu yang secara keseluruhan atau tubuh manusia itu dipanggil sebagai nafs, berdasar kepada firman Allah, antakula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah, yang bermaksud supaya jangan ada orang yang mengatakan amat besar penyesalan atas kelalaian aku menunaikan kewajipan. Antakula nafsun, Allah Ta'ala menggunakan nafs itu dengan ada orang yang mengatakan, makna seorang, seluruh manusia, seluruh tubuh manusia itu nafs yang pertama. Begitu juga Allah Ta'ala sebut dalam makna yang kedua, an-nafs adalah roh. Dengannya roh ni jasad boleh hidup. Juga berdasar kepada firman Allah Subhanahu wa taala, innan nafsa la ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Surah Yusuf ayat 53.
yang bermaksud sesungguhnya nafsu itu menyuruh kepada keburukan. Nafsu itu selalu menyuruh ke arah keburukan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Rabbku, Tuhanku, sesungguhnya Tuhan aku maha pengampun lagi amat penyayang. Kedua ni kita akan bahas mana kita nak pergi sebenarnya. Baik. Oleh kerana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala fokuskan kepada nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Tenang ni masa bila? Semua manusia nak kepada ketenangan hidup dan kedamaian hidup. Manusia tidak mahu hidup dalam keadaan serabut ni. Manusia tidak mahu hidup dalam keadaan stres, tapi stres ni boleh jadi penyakit pada manusia. Hidup dalam keadaan ada masalah. Kalau boleh hidup kita ni kita nak relax dengan tidak ada masalah. Nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Dan selalu saya sebut bahawa ketenangan itu tidak dapat dibeli oleh sesiapa pun. Dan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ketenangan itu kepada seseorang, hidupnya walaupun tidak ada harta tetapi ada ketenangan, maknanya dia boleh hidup. Apatah lagi apabila ketenangan juga Allah Ta'ala bagi dan harta juga Allah Ta'ala bagi, lagi tenang jiwa dia. Berapa ramai orang yang ada pangkat tetapi tidak memiliki ketenangan, dan berapa ramai orang yang ada harta tetapi tidak memiliki ketenangan. Kena minta dengan Allah supaya Allah Ta'ala tenangkan hati kita. Berharganya ketenangan ini. Para ulama berselisih pendapat berkenaan dengan makna nafsu mutmainnah. Dalam pada ayat ini dia berselisih pendapat. Di antaranya ada yang sebut bahawa nafsul mutmainnah adalah jiwa yang membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi serta mengimani apa yang dibawa oleh Nabi. Kerana kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pada pendapat Al-Hasan rahimahullah mirip dengan ayat itu, kata dia, jiwa yang membenarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan dan mengimaninya adalah jiwa yang tenang. Yang pertama ditakrif dengan nafsul mutmainnah itu orang yang mutasaddiqah, yang membenarkan serta mengimani apa yang Allah Ta'ala sebut dan apa yang Nabi bawa. Mengimani dengan kata lain bahawa kita ikut dan kita percaya. Percaya ni benda hak duduk dalam ni. Siapa pun tak boleh nampak duduk dalam ni. Kerana syarat nak beriman pada Allah itu mestilah tasdiq biqalbi wa iqrar bil lisani wa amalun bil arkan. Mesti kepercayaan yang menjunam dalam hati, bukan tidak ada tapi tidak ada. 100% Allah. Apabila kita sebut percaya kepada Allah dan percaya pada Rasul, sudah tentu apa yang Allah Ta'ala sebut berdasar pada apa yang Rasul bawa, kita percaya. Dan kita yakin, dan kita terima dengan penuh keyakinan. Orang yang yakin dengan Nabi bawa, dia rasa cukup dengan apa yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Dia tidak akan cari hal lain lah. Ni kalau kita sebut soal keimanan. Orang yang begini ada nafsul mutmainnah, ada jiwa yang tenang. Sebenarnya jiwa yang kacau inilah yang rasa tidak bertuah datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak rasa berharganya apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sebab tu dia cari hak lain. Sebab dia rasa berharga Nabi. Walaupun dia selawat ke Nabi, walaupun dia sebut Allahumma salli ala Muhammad, berselawat banyak ke Nabi, walaupun apa sahaja amal ibadah yang dia laksanakan, tetapi hakikatnya dia tidak meyakini dah tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia tak boleh nak terima hak Nabi, terpaksa dia cari hak lain. Dari hidup dia pun serabut. Walaupun amal ibadah banyak hak Nabi tak ajar, serabut hidup. Tak tenang jiwa. Sebab bersama dengan syaitan. Lawan kepada Nabi ni syaitan je. Cuba tuan-tuan bayang hidup kita ni tanpa Nabi. Tidak ada garis panduan hidup kita. Ikut pandangmu lah nak buat apa pun, orang ni kata ikut pandangmu lah nak buat apa. Apa jadi kepada dunia ni kalau cara pengibadatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala masing-masing pakat buat? Tidak. Jiwa yang tenang, iaitu jiwa yang membenarkan dan beriman terhadap apa yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ta'rif nafsul mutmainnah disebut yang kedua, iaitu dia adalah jiwa yang tenang dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pendapat Qatadah. Kalau saya ambil ni semua pendapat ulama ni, tak ada pendapat saya ni. Jiwa yang tenang iaitu jiwa yang yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Apa yang Allah Ta'ala janji? Wa'adallahu alladhina amanu minkum. Allah Ta'ala janji orang beriman di antara kamu. Janji apa? Syurga. Orang jiwa tenang, dia susah atas muka dunia pun, dia duduk dengan Allah Ta'ala, dia yakin syurga ada di hari akhirat. Walaupun dunia ni terlepas daripada tangan dia sekalipun, dia yakin dapat syurga Allah. Sebab apa? Sebab dia beriman kepada Allah, dan zahir keimanan dia itu membenarkan apa yang Nabi bawa. Dengan kata lain, ikut hak Nabi buat, tinggal hak Nabi larang tinggal. Dan semua itu adalah tanda keimanan pada Allah Ta'ala. Dan dia langsung tidak terliur, orang panggil, tidak berkenan sikit pun nak buat benda yang tidak diajak oleh Nabi. Itu iman. Kalau adalah di antara kita yang berkenan duk buat benda yang Nabi tak ajak, maknanya iman dia tu ada masalah tu. Iman tu ada masalah. Masalah macam mana, Ustaz? Syaitan telah duduk dalam lubuk hati keimanan dia. Syaitan letak satu benda, orang panggil perasaan tidak puas hati dengan apa yang telah diajar oleh agama ini. Dia panggil was-was. Orang kita terjemah apa was-was dah. Ada orang kata ragu-ragu. Orang kita ni kalau ragu-ragu dalam bab takbir sembahyang, ragu-ragu tu ragu-ragu bagi dia. Ragu-ragu yang paling besar apabila tak rasa tak puas hati dengan Nabi bawa. Itu keraguan yang paling jelas. Kerana tuan-tuan, semua agama ini telah cukup kepada kita. Nak jadi jiwa tenang, dia mesti terima hak Nabi. Nak jadi jiwa tenang, dia mesti yakin dengan janji Allah Ta'ala. Sebagaimana puak-puak sahabat yakin dengan janji Allah. Keyakinan para sahabat ini kepada janji Allah Ta'ala begitu hebat. Nabi nak masuk buat haji, tak boleh masuk buat haji. Sedangkan Nabi bermimpi dah masuk Mekah, dan Nabi sebut laqad sadaqallah rasulahur ru'ya bil haq. Allah Taala sokong sesungguhnya benar mimpi Muhammad. La tadkhulannal masjidil haram insyaallah minal aminin. Akan masuk dalam Masjidil Haram itu dengan aman. Tapi tak tahu bila masuk Masjidil Haram. Nabi nak masuk tak boleh. Disekat di Hudaibiyah. Berlakunya perjanjian Hudaibiyah di antara musyrikin Makkah. Tapi sahabat yakin dengan pertolongan daripada Allah Ta'ala. Yakin dengan apa tindakan dibuat oleh Nabi SAW. Walaupun Nabi kata tahun ni tak boleh masuk, dan dia setujui satu perjanjian yang penuh benda yang tidak adil dalam perjanjian itu. Sehingga ada para sahabat nak mempertikai benda tu. Tapi Abu Bakar yang diberi nama sebagai As-Siddiq,
yang selalu membenarkan perkataan Nabi SAW, menenangkan keadaan yang ada. Setelah Umar mari jumpa dengan dia, bakal kata, bukankah dia Rasulullah? Dia buat itu ada benda yang Allah Ta'ala ajar dia. Sebab itu Nabi dan para sahabat ni apabila tindakan Nabi satu perkara, wahyu Allah Ta'ala, dia tak lawan. Tapi kalau dia tanya dulu Nabi, ya Rasulullah, ni apa pandangan kamu ataupun arahan Allah, dia tanya gitu. Dalam peperangan Badar dan sebagainya, strategi peperangan, ini arahan Allah. Kalau arahan Allah dia ikut, walaupun mikir dari sudut akalnya tak nampak kemenangan. Fikir dari sudut akal, tanda tangan perjanjian yang begini, yang Rasulullah tanda tangan ni tak nampak dari sudut kemenangan tu, tak nampak. Sebab apa? Perjanjian apa berat sebelah. Tapi oleh kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh supaya berdamai, wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Apabila mereka menghulurkan tangan salam perdamaian kepada kamu, kamu kena hulur tangan damai. Sehingga sahabat kecewa, ada hak siap-siap bekal dah, ada hak mimpi dah nak pergi jumpa dengan saudara mara dia yang lama tidak jumpa, hak duduk di Mekah tu. Tapi tak boleh masuk Mekah, balik semula ke Madinah dalam keadaan cukur kepala. Muhalliqina ru'usahum, cukur kepala bagi orang lelaki. Ya, ini bertahallul, balik. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kaya. Allah Ta'ala sebut, inna fatahna laka fatham mubina. Allah Ta'ala tahu ayat sesungguhnya, inna fatahna, kemenangan itu, kemenangan yang nyata aku nak bagi pada kamu, itu pembukaan kota Mekah. Sahabat yakin. Saya nak sebut sini, keyakinan para sahabat tu menyebabkan jiwa dia tenang. Baik, kita minum air dulu. Bismillah. Tuan-tuan sekalian, memang kalau kita yakin pada satu perkara, kita tak ada ragu-ragu, tenang sungguh. Contohnya senanglah saya bagi. Isteri yang percaya pada cakap suami dia, walaupun kadang suami itu tipu, tapi bukan tuan-tuan lah, orang lain lah. Abang nak gimana bang? Nak ceramah, katakan begitulah. Muka saya tu mak orang lain lah. Nak gimana tu? Nak ceramah ke? Oh, nak gimana bang? Nak kedai tu. Kalau ragu-ragu yang ada dalam diri seorang isteri ni, betul ke dia kedai? Dia buat apa dah? Tu mula serabut. Mula kisah. Punca tak percaya. Kalau gini, bila mari je benda tu kata, tak apalah, kita serah pada Allah lah macam mana. Dia turun tangga tu mana kita tahu. Dia buat apa? Kalau duduk di rumah ni, abang ni bolehlah saya jaga, saya tengok. Tapi bila turun tangga keluar rumah, keluar pergi jauh-jauh, siapa nak jaga? Saya tak nampak. Saya tak nampak. Lalu saya serah pada Allah, kan tenang tu. Tiba-tiba dapatlah gambar dia duduk dengan bini lain. Contohlah tu. Tak, tuan-tuan, tengok gambar. Ya Allah, rasa macam mana? Syaitan pun mari. Syaitan ni, ingat tak? Orang yang paling rapat atas muka dunia ni suami isteri. Tak ada lah suami isteri. Dia boleh tidur sekali, suami isteri ni duduk sekali, paling rapat lah tu kita dengan isteri kita. Tapi syaitan boleh nak buat pecah. Apatah lagi kawan biasa-biasa. Tu kerja syaitan. Benda yang pertama, kalau isteri berhadapan dengan situasi begini, isteri kena kata, ya Allah, dia tipu aku ke? Benda pertama tak? Dia kata tak? Tapi Allah, aku yakin sebab aku serah pada kamu.
Apa nak jadi lepas ni jadilah, dia kata. Curiga tu kena ada. Seorang perempuan tak kata ada curiga langsung, ada. Ni bukan kursus perkahwinan ni. Nah, tajuk kita lain, cuma nak takrif ketenangan itu. Kalau kita ragu-ragu tak tenang jiwa kita. Cuma bagi contoh tu nak suruh nampak mudah faham. Nabi gitu juga. Nabi sebut satu perkara, Nabi bawa satu perkara, Nabi kata satu perkara, tiba-tiba kita, betul ke? Kita pergi buat benda lain yang Nabi tak buat. Jiwa tak tenang. Walaupun banyak ibadah. Kerana ibadah kita itu dihiasi oleh syaitan. Syaitan yang hias supaya jadi cantik, jadi elok, jadi comel benda tu. Hakikatnya benda tu tak elok sebab Nabi tak ajar kepada kita. Tu yang kedua. Yang ketiga, dia adalah jiwa yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala 100%. Tunduk terhadap perintah Allah dan taat. Ini pendapat Mujahid rahimahullah. Yang keempat, ialah jiwa yang redha dengan takdir Allah Ta'ala. Ini adalah pendapat Atiyah. Kita ambil empat ni sebagai rukun ketenangan. Yang pertama, membenarkan, tasdiq. Yang kedua, jiwa yang tenang adalah percaya betul-betul dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jiwa yang tenang adalah yakin dengan apa yang Allah Ta'ala sebut dan tunduk kepada perintah Allah. Yang keempat, jiwa yang tenang, jiwa yang redha. Redha. Redha ni biasa diduduk dengan sabar. Dan kemuncak kepada kesabaran yang betul-betul sabar, yang disebut sebagai sabrun jamil. Sabrun jamil ini benda yang disebut oleh Nabi Ya'qub ketika dia kehilangan anak dia, fasabrun jamilun wallahul musta'an ala ma tasifun. Fasabrun jamil, bersabarlah aku dengan sabar yang indah, sabar yang boleh membentuk ketaatan aku kepada Allah. Itu sabar yang indah. Bermakna ada ulama tafsir sebut kata sabar dan redha. Tu kena ada. Walaupun redha tu payah. Nak redha dengan, dan redha ni mesti manusia kena redha dengan takdir Allah Ta'ala. Mesti, wajib beriman kepada qada dan qada Allah Ta'ala ini adalah rukun iman. Kita kata-kata kalau boleh tak boleh jadi begini, tiba-tiba jadi begini. Nak buat macam mana redha? Qadarullah, Tuhan tentu lagu tu. Tidak ada orang nak susah, tidak ada orang nak harta hilang, tak ada orang nak harta kena curi, kena tipu. Semua orang tak mahu benda ni. Tapi kita cuba elak untuk berlaku benda ni, tiba-tiba berlaku. Qadarullah. Inilah benda yang payah untuk manusia terima, dan inilah benda yang menghalang kepada jiwa yang tenang, iaitu redha. Betul? Redha. Seorang suami yang tak ada redha, isteri yang tak ada redha, hidup rumah tangga kucak-kacir. Sebab tidak ada redha. Redha ni terima suami apa seadanya dan terima isteri seadanya. Sebagaimana kita terima isteri zaman muda dulu, pipinya tegak. Betul tak? Masa tu pinggang kerengga. Pinggang kerengga tu. Sekarang ni pinggang besar meja ni, contohlah. Kita terimanya masa tu dengan mudanya, dengan cantiknya. Redha kita terima, memang redha lah masa tu, lebih pada redha ustaz. Ada masa sekarang ni kita terima dengan redha. Kerana itu ketentuan Allah kepada kita. Isteri pun begitu. Dulu suami dia meniaga, laku semua siap. Allahu Akbar. Tak kira lah gelamah semua tu. Pakai bukan sekat ni. Dengar rata, dengar gelang lagi indah cantik, tiba-tiba suami dia merudum, jatuh perniagaan. Ada setengah isteri lari daripada suami. Bapa sebab tak redha. Sifat redha yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Dan sifat redha itu yang menyebabkan kita masuk surga Allah Ta'ala. Kerana kita redha dengan apa yang Allah Ta'ala tentukan kepada kita. Dalam keadaan kita berusaha dan kita berusaha, tapi Tuhan tentu ketentuan Allah, tidak ada siapa yang boleh baca. Tetapi Allah Ta'ala ni dia amat-amat baik kepada manusia.
Biasanya benda hak baik manusia buat ni dia sokong, cuma halangannya banyak. Tidak ada benda baik yang tak ada halangan, semua ada halangan. Nak sembahyang malam ada halangan dia, nak baca Quran ada halangan dia. Semua hak Nabi suruh tu semua ada halangan. Dah halangan itulah yang kita kena tempuh, sama ada iman kita kuat ataupun tak kuat. Orang boleh cakap dia buat begini, orang boleh kata dia begini, tetapi sehingga dia tidak disentuh dengan ujian oleh Allah Ta'ala, dia tak boleh kata apa. Bila dia disentuh dengan ujian baru dia tahu, oh begini rupanya. Tapi ada 4 perkara ni jiwa dia tenang. Nafsul mutmainnah. Baik. Keempat-empat ni kita ambil letak dalam diri kita. Bila malaikat mengatakan kepada jiwa yang tenang ini, malaikat kata bila ni dalam ayat ni. Juga para ulama berselisih pendapat dan bermacam-macam pendapat ada. Ulama berselisih pendapat ni biasa, sebab masing-masing mempunyai kefahaman yang berlainan di dalam suatu penafsiran, sama ada ayat Quran ataupun hadis. Sebab itu wujudnya mazhab. Boleh faham tu? Orang yang boleh faham yang ni, insya-Allah dia boleh ikut agama ini dengan tanpa bergaduh dengan orang lain. Di Perlis ni ada garis panduan untuk melaksanakan agama ini dalam masjid. Garis panduan itu tidak bercanggah pun dengan mana-mana ahli sunnah wal jamaah. Maka kita kena ikut garis panduan, sebab dia garis panduan. Kalau majlis agama kata ikut awak lah nak buat mazhab apa pun, asal tak lari daripada Al-Quran dan Sunnah, lain. Tapi majlis agama kata awak kena buat ahli sunnah wal jamaah begini, buat begini, tapi garis panduan dia begini. Awak kena buat begini. Awak kena ikut lah, sebab dia ulul amri dia panggil. Bukan masjid ni saja saya pesan ni, mana-mana masjid di seluruh dunia ni, supaya kita hiduplah keadaan aman dan damai. Sebab benda yang kita nak pertahankan, benda tu benda yang bercanggah, bukan bercanggah dengan pak mazhab ke apa, tidak, bercanggah dengan garis panduan masjid itu sendiri. Sebab garis panduan masjid tu, hak dia nak buat sesuatu tu, dia musyawarah majlis fatwa dulu. Musyawarah majlis fatwa ni bukannya buat macam pasembo tepi jalan tu. Mudah-mudah kocak pung. Buat tosir bukan nak begitu. 9 jam sekali musyawarah. Ada hak musyawarah hak lepas tu. Mula pagi, lepas tu mula dah ahli-ahli majlis fatwa tu. Allahu Akbar. Bukan hak mengaji setahun 2. Hak sampai PhD dalam bidang dia. Lepas tu kita kena cuba untuk mendisiplinkan diri kita untuk jadi jiwa hak tenang. Malaikat kata bila? Yang pertama dia kata, ini ucapan ketika mana keluar jasad nak cabut roh tu. Malaikat nak cabut roh tu, dia beri khabar gembira, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini pendapat Sa'id bin Jubair dan Abu Salih. Kedua-dua orang ni berpendapat masa malaikat nak cabut nyawa. Pendapat dia ni berdasar pada hadis Nabi SAW. Untuk apabila jiwa tu jiwa yang baik, nafsu yang baik, malaikat akan turun untuk menyambut jiwa tersebut. Malaikat duduk dan diseru roh keluarlah roh itu. Dibawa roh itu kepada satu tempat, bukan syurga lagi tu, bukan di syurga Allah, dibawa satu tempat, diletak tempat yang tidak ada, menjadi rehat kepada dia. Dia di atas muka dunia ni dia berlawan dengan nafsu dia, dengan iman dia, nak berlawan dengan syaitan ni lama dah. Tiba-tiba mati dia tu menjadi rehat yang besar bagi dia. Itu satu pendapat. Yang kedua, perkataan ini diucapkan ketika seorang mukmin dibangkitkan, diperintah untuk kembali kepada jasadnya. Ini pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini pendapat Ibnu Abbas, iaitu ketika seorang mukmin dibangkitkan di hari akhirat, kemudian nafsu tu nak masuk balik. Wahai jiwa yang tenang. Itu pendapat yang kedua. Ketika seorang mukmin dibangkitkan, diperintah untuk kembali kepada jasadnya. Irji'i ila rabbik, mana kembali kepada jasad dia, masuk semula dalam jasad. Sebab manusia yang dibangkitkan di hari akhirat bersama dengan jasad dia, bukan roh saja. Sekarang ni orang mati jasad dia hancur dah.
Kalau kita pergi gali kubur lama-lama tu, tak tinggal apa dah. Tak ada tinggal apa dah. Semua jadi tanah. Kita ni semua jadi tanah. Tetapi orang yang Allah Subhanahu Wa Taala perintah supaya tak hancur, maka tak hancur dia. Ada beberapa orang yang disebutlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi hakikatnya semua akan dibangkitkan di hadapan Allah di yaumil mahsyar, maka jiwa itu dikembalikan semula kepada jasad dia. Yang ketiga, ucapan tersebut ketika setelah wafat, ketika jiwa tersebut dikumpulkan, ketika jiwa tersebut dibangkitkan. Ini pendapat Zaid, diriwayat daripada anaknya Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Semua sahabat pakak beri pendapat-pendapat masing-masing. Baik, kita nak ambil yang mana? Al-Imam At-Tabari rahimahullah lebih cenderung kepada pendapat kedua. Dengan beliau berkata pendapat yang lebih utama adalah pendapat perkataan yang kami sebutkan berasal daripada Ibn Abbas, bahawasanya perkataan diucap ketika dikembalikan roh ke jasad-jasad pada hari kebangkitan kena ditujukan dengan perkataan Allah berikutnya. Contoh, kemudian masuklah kamu ke dalam jemaah hamba-hambaku, masuklah kamu ke dalam hamba-hambaku, dan masuklah kamu ke dalam syurga. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu pendapat Al-Imam At-Tabari. Baik, saya baca pendapat dulu, lepas ni kita terang. Tetapi yang lebih tepat daripada pendapat-pendapat ini iaitu ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala nak cabut nyawa tersebut. Nak cabut nyawa, Allah Ta'ala seru jiwa-jiwa yang tenang. Dan bagaimana proses cabutnya roh ini disebut oleh Nabi SAW. Hadis riwayat daripada Abu Hurairah, kata Nabi, apabila seorang itu didatangi orang mukmin ketika dia meninggal dunia, maut datang bertemu dengan dia, datanglah malaikat rahmat membawa sutera yang putih dan berkata, keluarlah roh, keluarlah dengan keadaan redha dan diradai menuju rahmat dan rezeki Allah dan menuju Rabbmu yang tidak murka bagimu. Kemudian keluarlah roh tersebut seharum bau misk, al-misk iaitu bau kasturi. Kemudian sebahagian malaikat memindah-mindahkan kepada sebahagian yang lain, hingga para malaikat membawa menuju ke pintu langit. Dan mereka, para malaikat yang berada di sana berkata, betapa wanginya bau yang kalian dari muka bumi ini. Kemudian mereka membawa roh-roh itu, orang beriman itu, dan mereka sangat bahagia dengan lebih yang hilang kemudian datang kepadanya. Kemudian mereka berkata, apa yang telah dilakukan oleh si fulan ini? Orang ni buat apa? Dia kata, apa yang dilakukan oleh si fulan ini? Mereka menjawab, biarkanlah dia, sesungguhnya dia masih merasakan kegundahan dunia ini. Baik, perkataan Nabi SAW kepada Abu Bakar, satu lagi cerita. Tadi saya cerita dalam hadis tadi, bagaimana orang yang baik, malaikat membawa kain sutera yang berwarna putih letak di hujung kepala. Serulah roh, keluarlah kamu, maka roh keluar. Malaikat pun masing-masing pakak sambut bau wangi. Malaikat pakak tanya, roh siapa ni, roh siapa ni? Bising langit tu, kenapa? Kalau nak buat naik roh yang baik ni. Allah minta Allah Ta'ala beri kita gitu. Kerana kita tak tahu akhir kita macam mana. Tidak ada seorang pun tahu akhir dia macam mana. Kita boleh nilai pada hari ini kita begini, tetapi kalau kita hiduplah kerana tidak ada istiqamah dengan akidah dan dengan sunnah Nabi SAW, kita takut tergelincir di hari akhirat. Belum sampai mati tu gelincir ada. Dan benda tu telah disebut dalam hadis, dalam cerita-cerita para alim ulama kita buat, naqalkan daripada hadis-hadis Nabi SAW. Dan Quran sendiri sebut awwalu hasanat wa akhir sayyiat. Ada awal hasanat, baik pada awalnya, wa akhir sayyiat, tapi akhirnya akhir yang begitu teruk. Kita tidak mahu Allah Ta'ala akhirkan kita dengan yang teruk, tuan-tuan bayar. Duk semayang, duk mari masjid semua duk sekali ni, tiba-tiba nak mati di seminggu tu, Tuhan rasa malas semayang.
Malah pergi masjid, malah baca Quran, malah hidup gitu mati. Allah. Minta jauh lah mati gitu. Biasanya Allah Ta'ala ni, dia buat begitu kerana ada benda yang kita silap dengan Allah masa kita buat amal. Allah Ta'ala tak zalim. Allah Ta'ala ni bukan hang membuatlah amal macam mana pun dah aku nak masuk neraka lah mu. Dah. Inna Allah haram. Allah Ta'ala haramkan sifat zalim kepada diri dia. Dia tak zalim. Dia tidak zalim. Biasanya orang yang buat benda yang ada masalah dengan Allah Ta'ala, sama ada keikhlasan dia dengan Allah ataupun benda yang dia buat itu tak ikut peraturan Nabi SAW, memang akan jadi gitu. Memang akan jadi putus asa di hujung amalan itu. Boleh faham ni? Putus asa. Berdoa pun putus asa di hujung amalan. Jadi duk rasa apa yang dia buat tu okey dah, sempurna dah, tak ada masalah dah. Tetapi hakikatnya hak dia buat tu tidak ada sabit, tidak ada ijabah, tidak ada penerimaan sebab tak ikhlas, dan tidak ada penerimaan sebab tidak sabit dengan Nabi SAW. Tak sabit maknanya apa? Tidak dikaitkan dengan dalil daripada Nabi. Nak mati Tuhan lencong kita ke lain. Allahu Akbar. Tuhan lencong ke lain. Tetapi orang yang innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang yang mengatakan dia ni Allah, orang yang mengatakan Tuhan ini Allah, Tuhan kami Allah, rabbuna Allah, summa istaqamu, dia tetap pendirian di atas perkataan dia. Dia tak lari walaupun ganjak walaupun satu pun. Ni tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat turun kepada dia. Rupanya orang yang istiqamah dengan benda yang dibuat oleh Nabi SAW. Sahabat ni istiqamah yang sampai agama yang benar kepada kita ni. Allah Ta'ala jaga jiwa para sahabat, dan jiwa para sahabat begitu takut dengan kemurkaan Allah, sehingga dia dapat apa yang ada pada Nabi SAW, dia tulis, dia catat, dia dengar, dia tahu, dia buat, dia ajar pada tabi'in tulis semua sampai pada kita agama ini. Sampai pada kita. Allah mujur sangat. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana agama tu sampai kepada kita ni benda dia. Sahabat sebut, Nabi buat, Bukhari sebut begini, lepas tu atas pada Bukhari siapa pada sahabat? Siapa pada Nabi SAW. Kita pun tengok Allah, puas hati kita amal dengan agama. Puas hati. Itulah pusaka yang begitu indah untuk kita bawa bekal sehingga kita duduk dalam masjid pada hari ini. Bayangkanlah kalau sifat khianat tu ada, Allah Ta'ala tak jaga agama ini, macam mana kita tak tahulah. Ni Allah Ta'ala jaga agama ni, walaupun apa yang dibuat oleh musuh-musuh Islam, Allah Ta'ala tak bagi musuh-musuh Islam ini mengkhianat agama dia, Tuhan tak bagi. Sama sekali Tuhan tak bagi. Yuriduna liyutfi'u nurallah bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi. Allah Ta'ala sebut mereka cuba memadamkan agama Allah dengan dengan tangan mulut mereka. Wallahu mutimmu nuri, Allah Ta'ala jaga agama ini, Tuhan jaga. Apa yang manusia nak lagi kalau beramal? Siap hak Nabi. Sebab tu saya sebut selalu pada tuan-tuan semua, Nabi seorang yang bijak, yang dia tak ajar kita nak makan apa, tapi dia ajar kita doa makan. Yang dia tak ajar kita nak tidur macam mana, tapi nak tidur tu nak tidur atas tilam ke, nak tidur atas tikar ke, nak tidur atas apa ke, tapi dia ajar cara nak tidur tu macam mana. Nabi tak ajar nak makan tom yum ke, nak makan kambing ke, nak makan roti ke, nak makan spaghetti ke, Nabi tak ajar benda tu. Tapi Nabi ajar doa makan tu macam mana, dan tertib makan tangan kanan ke tangan kiri ke macam mana. Sebab Nabi cerdik. Orang duk bercakap, retih kita buat Nabi semua, retih kata, naik unta buat kita, mari masjid. Allah. Nak kata bodoh takut puasa hati. Nah, tak cerdik. Cakap gini tak cerdik buat cik. Arwah Tok Guni Aziz sebut, Allahumma ghfir lahu, dia kata kalau kita tak cakap, orang tak tahu kita bodoh. Tapi kalau kita cakap, orang tahu. Baik kita senyap gitu, dia kata orang tak tahu dia ni bodoh ke cerdik.
Tapi bila cakap kan, oh bodoh dia ni. Ada kaedah agama tak gitu? Ada. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia bercakap benda yang baik. Aw liyasmut, ataupun dia senyap. Kita dengan isteri kita, kalau kita bercakap dia makin nak marah, bercakap makin nak marah, baik kita diam. Diam itu lebih baik. Dia duduk bombang, kita pun diam. Dia cakap senyap-senyap gitu. Sebab apa? Dia tengok cik abang dia, abang jawablah, kita senyap. Dia pun rasa aku ni gila bercakap seorang. Dia berhenti je. Nampak dia? Itu obat dia. Nak obat lebih lagi kena pergi di rumah lah. Perkataan Nabi SAW kepada Abu Bakar. Dalam tafsir Abi Hatim dia sebut bahawa riwayat daripada Sa'id bin Jubair daripada Ibnu Abbas dan perkataan ini, perkataan wahai jiwa yang tenang, ya ayyuhatan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Beliau mengatakan ketika ayat ini turunkan, Abu Bakar sedang duduk di sisi Nabi dan berkata, ya Rasulullah SAW, betapa indahnya ayat ini. Kemudian diucapkan kepadanya, adapun perkataan ini akan diucapkan kepadamu di saat kematianmu, wahai Abu Bakar. Allahu Akbar. Abu Bakar, adapun ucapan ini disebut kepadamu semasa kematianmu, wahai Abu Bakar. Kisah Abdullah bin Abbas ni kisah Abu Bakar bersama dengan Nabi, dan ini disebutlah At-Tabari, riwayat daripada Sa'id bin Jubair, Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar, perkataan ini akan diucapkan oleh malaikat kepadamu ketika kamu wafat, wahai Abu Bakar. Kalau jadi Abu Bakar macam mana gitu? Rasa kemah gitu. Mayat masjid apa lah. Ada garanti daripada Nabi ni. Betul tak? Tu kalau kita, sebab jiwa kita ni nak bergantung dengan orang, nak suruh orang berdoa, jiwa kita ni rasa tak mustajab. Kalau doa sendiri kena tu imam doa baru mustajab. Rasa hak kita minta ni rasa lekeh dengan Allah. Sebab apa? Sebab kita banyak dosa. Rasa banyak dosa tu tapi bertaubat tak mahu. Syaitan nak bijak sungguh syaitan ni. Dia bijak ni. Dia rasa kita tak boleh ustaz, kita nak minta dengan Allah, kita ni banyak dosa. Lepas tu suruh tu imam minta. Dia awak banyak dosa, bertaubat dengan Allah Ta'ala, lepas tu minta dengan Allah. Selesai masalah. Dah banyak dosa dengan Allah. Kata suruh balik kepada dia, bertaubat kepada dia, tak ada rasa banyak dosa, bertaubat tak. Mati dengan gitu je. Percayalah, orang yang mempunyai perasaan begini, dia mati dengan begitu je. Rasa dia banyak dosa, rasa doa dia tak mustajab, lalu dia malah nak berdoa, malah nak buat amal. Kena malah nak berdoa, malah buat amal, buat apa? Ada hajat apa? Sembahyang hajat. Ada hajat apa? Suruh tu imam sembahyang hajat. Ada apa-apa, tu imam pergi ruqyah. Ada apa-apa, dia malah, diri dia malah. Kalau tu imam ruqyah sekali boleh tahan lah. Lepas tu awak belajar lah, awak baca lah begini. Ni malah. Semua agama ini diperuntukkan kepada satu agensi untuk buat. Dia duduk relax. Kalau begitu, orang kaya sahaja masuk syurga. Orang sesak nak duduk di mana? Duit tak ada, nak upah. Sampai keluar bil, orang mati keluar bil. Tuan-tuan bayang keluar bil. Keranda berapa, kain kafan berapa, mandi berapa, van jenazah berapa, sampai 2,000 lebih. Ni lah orang kata hidup pun susah, mati pun susah. Tapi Ramli tu tak? Dia kata apa tak? Betul tak? Susah jadi susah. Nak upah tahlil lagi, upah ni upah tunggu kubur. Kalau di satu tempat tu upah tunggu kubur. Tunggu kubur. Dulu orang takut kubur, pergi tunggu. Hantu pun lari. Hantu kata tak payah, ada orang tunggu dah. Biasa hantu tengah tunggu. Nah, duduk situ. Heran sungguh buat kita ni. Keluar je bil, 2,000, 3,000. Sedangkan kalau mati seseorang, kalau dia tu susah, apa salah orang kampung tu pakat-pakat gitu tolong? Kerana dia tu susah. Kerana semua nak dengan duit sekarang, nak beli kain kapan pun dengan duit, keranda pun dengan duit dah. Panggil orang mandi pun nak upah juga dia. Tu hak makan upah, sedangkan sunnah Nabi tak ada upah mandi gitu aja. Dah kita pandai mandilah. Kenapa orang tak mahu mandi mayat kalau mak ayah dia mati? Kenapa?
Saya heran juga kenapa anak-anak ni tak pergi kursus jenazah. Kalau ayah dia mak dia mati tak mandi sini, kenapa? Sebab semua nak subsidi. Agama ini semua nak subsidi. Nak minta tolong orang. Betul tak? Agama ni nak minta tolong orang dan nak swasta semua sekali. Kita tak payah buat swasta semua. Lah benda tu benda yang fardu kifayah. Cuma adalah perbahasan ulama sikit. Nak gali kubur tu kena upah ke tak upah. Sebab dulu tanah kerah. Arab nu tanah kerah. Nak gali kubur bukan senang. Batu kat kita ni senang. Hok ada binatang apa yang panggil tu? Bekho. Tu mari gong sekali tak ada lah. Dengan tuan-tuan bekho tu boleh sumbak masuk dalam tu. Nampak ni? Tidak ada sifat nak tolong. Sebab tu jadi agama ni jadi ada orang yang cuba nak eksploitasi agama, ambil dia, buat begini, buat begini, buat begini. Allahu Akbar. Baik, seterusnya last sekali saya nak sebut pada malam ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keredaan. Mula-mula dia kata irji'i ila rabbiki radiyah mardiyah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Masuk dalam jemaah hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah syurgaku. Ada dua pendapat ulama di sini. Maksudnya adalah bergabung bersama hamba-hambaku yang soleh dalam syurgaku, duduk sekali. Ini pendapat Qatadah. Yang kedua, maksudnya adalah kerjakanlah ketaatan kepadaku dan masuklah dalam rahmatku. Ini pendapat Abi Dahdah. Dua pendapat. Dua-dua ni boleh pakai. Masuklah jemaah kumpulan orang mukmin, duduk sekali. Memanglah sahabat yang mukmin, ada hadis yang kata boleh bantu sahabat dia. Kalau kita buka bab syafaat sahabat ni, kita berkawal kerana Allah Ta'ala, dan kita masuk syurga Allah Ta'ala, sahabat dia tak jumpa cari dia tu seorang tu. Tak jumpa cari di mana duduk neraka Allah. Dia minta dengan Allah Subhanahu Ta'ala, dia bagi tahu jasa sahabat aku tu banyak, ya Allah. Kita semayang sekali, puasa sekali, duduk sekali dengan aku semua sekali. Macam mana ya Allah? Allah Ta'ala kata mungkin ambil sahabatmu walaupun ada yang ada sebesar zarrah iman dalam jiwa dia. Mau ambil dia masuk syurga. Aku izin, kata Allah. Kerana dia berkawan kerana Allah. Bukan kerana benda lain. Ada orang berkawan kerana ada kuasa pun ada. Bila tak ada kuasa, duduk seorang-seorang situ. Nah, senyap, orang kata macam ayam bewok kapur. Masa ada kuasa tu, tuan, jalan orang tabik, pergi orang tabik. Nah, ketah ni mari 2-3 ni. Buat apa? Macam-macam lah. Projek situ, projek sini. Kan ramai kawan. Lepas tu bersara tak ada lah. Orang nak mari jenguk di rumah pun tak ada. Duduk macam biasa, relax gitu. Tu atas muka dunia. Atas muka dunia begitu kita boleh tunjuk, Allah Ta'ala tunjuk kepada dia begini keadaan atas muka dunia. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak beri kepada orang yang mutmainnah ini dengan syurga, masukkanlah ke hamba-Ku dan masukkanlah syurga-Ku. Last sekali, nafsu ini dia kata ada beberapa benda. Yang pertama nafsul mutmainnah, kita sebut dah tadi. Yang kedua nafsul lawamah, jiwa yang menyesali diri sendiri. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat dan aku bersumpah jiwa yang suka menyesali diri sendiri. Menyesal dia. Buat maksiat dia rasa menyesal. Nikmat besar juga, penyesalan satu nikmat yang manusia kena ambil. Bila ada rasa menyesal diri manusia itu, kena cepat-cepat ambil dia. Kerana ini adalah yang Allah Ta'ala campak dalam jiwa. Kerana berapa ramai orang yang buat dosa tapi tidak ada rasa menyesal dengan Allah. Ramai yang buat dosa tak rasa menyesal dengan Allah Ta'ala buat dosa.
Apabila seorang mukmin dia buat dosa dan dia menyesali dosa dia, buat jahat, dia menyesal dengan jahat, ambil penyesalan itu walaupun terlintas sekejap dalam hati kita. Dua, yang ketiga, nafsu ammarah. Dan ammarah itu bisu, jiwa yang suka memerintahkan kepada keburukan. Wa ma ubarri'u nafsi, sesungguhnya nafsu itu menyuruh aku, innan nafsa la ammaratun bisu, dan menyuruh aku buat kejahatan. Tetapi ma rahimah rabbi, Allah Ta'ala beri rahmat, Allah Ta'ala jaga aku dengan pengampunan, dan Allah Ta'ala lagi maha penyayang. Jadi itulah jiwa-jiwa yang tenang pulang ke hadrat Allah dengan keredaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekadar itulah untuk malam ni. InsyaAllah kita berjumpa lagi di masa-masa yang akan datang. Minta maaf banyak-banyak, tak lama-lama tak boleh nak. Tuan-tuan pun ada kerja, saya pun ada kerja. Cuma saya nak buka soalan, siapa-siapa nak tanya berdasar pada apa yang saya mengajar ni. Siapa-siapa yang tak faham, dia faham ni dua je, tiga faham ni. Fahmu fahmin, dia tak faham. Bila orang bagi faham, dia faham. Ataupun dia memang dah faham dah, orang sebut lagi-lagi dia faham. Ataupun yang ketiga, kata apa-apa memang dia tak faham. Tu sakit sikit. Nombor tiga tu, katalah apa gajah rimah pun dia tak tahu. Tu sakit sikit. Sila nak tanya, siapa nak tanya sila. Saya tak marah, tanya. Alhamdulillah, apa sini? Ada. Salam. Untuk mendidik jiwa menjadi tenang, Ya. atau perlu dengan jalan Okey. Bagus soalan. Jiwa nak jadi tenang, adakah perlu dengan jalan zuhud? Baik. Ibnu Qayyim sebut ketenangan jiwa tu mari dengan tiga perkara, dia kata. Yang pertama, apabila mendapat nikmat kamu bersyukur. Yang kedua, apabila mari ujian kamu sabar. Dan yang ketiga, apabila kamu buat dosa kamu bertaubat. Zuhud tadi termasuk dalam sabar dengan dunia. Zuhud. Orang yang dapat nikmat dunia tapi tidak ada zuhud. Apa makna zuhud? Zuhud bukan makna buang dunia, tidak. Baik. Sahabat Nabi zuhud tak? Tak ada. Sahabat Nabi paling zuhud. Nak banding dengan kita ni, sahabat Nabi jauh. Uthman ibn Affan, dia tu harta sampai ke sekarang ada. Tuan-tuan pergi ke Madinah ni, tuan-tuan pergi ada bangunan hujung satu yang belum siap lagi. Ada hak dak siap dah, ada dah. Hak belum siap lagi. Tengok atas bangunan tu, dia tunjuk apa? Dia tulis hadza waqaf Uthman ibn Affan. Ini adalah usaha wakaf Uthman ibn Affan. Tak tahulah sama ada duit wakaf dia mai buat bangunan ataupun tanah tu milik Uthman ibn Affan, wallahu a'lam. Tapi kalau dalam bank Arab Al-Rajhi tu, nama atas ada nama Uthman ibn Affan yang mempunyai harta beratus juta. Uthman bin Affan meniaga online ke? Orang duk meniaga online sekarang ada. Duk rumah meniaga online, pegang telefon je meniaga, hantar barang satu, jualan. Okey. Dah. Uthman bin Affan tak meniaga online. Dia kena ambil barang situ, mari letak sini, pekerja dia kena jaga. Tapi Uthman bin Affan seminggu 3 kali tamat Quran. Tengah-tengah malam dia bangun bertaubat dengan Allah Ta'ala. Dengar azab kubur menangis, siapa basah janggut Uthman ibn Affan. Kaya ke tak dia? Dia memang orang kaya. Tetapi dunia itu tidak melalaikan dia. Zuhud apabila seorang dapat dunia tapi dia tidak lalai dengan dunia. Orang yang tidak zuhud, bila dunia ini terlepas pada genggaman dia, dia rasa rugi sakan. Dia tak pernah rasa rugi pun tak boleh mari sembahyang Jumaat. Walaupun rumah dekat dengan masjid. Bukan kampung ni, kampung hujung. Ni cerita bukan sini dah. Semua cerita yang saya cerita ni Venezuela. Jauh sikit lah.
Uthman ibn Affan boleh mari sembahyang Jumaat dengan Nabi. Uthman ibn Affan boleh baca Quran, boleh bangun sembahyang tengah malam. Dia tak rasa rugi dengan dunia yang terlepas pada tangan dia. Dia tak rasa rugi. Tu Uthman ibn Affan, Abu Bakar bin Siddiq. Buat ke semua harta di depan Nabi, tinggal Allah dan Rasul. Allah. Saya takut nak sebut benda begini sebab saya takut saya tak boleh buat. Tapi kena sebut juga. Dan saya akan cuba buat. Bawa kiri kanan ni harta ni, duit ni, ambil ya Rasulullah. Aku semua sekali aku bagi. Kamu tinggal apa anak binimu? Allah dan Rasul. Allahu Akbar. Adakah miskin Abu Bakar? Tak juga. Kaya juga. Kerana dia rasa terlepas dunia daripada segala apa yang ada tangan dia ni. Dia rasa tak ada apa dunia ni sebenarnya. Itu istilah zuhud. Pakailah kereta besar ke, rumah besar ke, kita boleh jaga benda ni tuan-tuan. Macam Uthman ibn Affan orang panggil zuhud. Tetapi yang malangnya, kita telah meletakkan dunia ini kemahuan lebih pada keperluan kita. Itu bukan zuhud. Ingat makcik dah? Tengok baju cantik-cantik, masa nak beli. Dalam rumah tu 3 almari dah. Nah, kemahuan ke keperluan kita. Duduk situ sudah. Duduk situ. Isteri saya, tazkirah saya, dia tazkirah gitu. Dia kata baju abang ni banyak pada saya lagi. Saya baru satu ni, abang ni 2. Saya jawab juga, saya kata sebab baju saya besar-besar, tu jadi banyak. Dah. Dia kata tak. Saya kata tak, macam mana orang bagi. Kadang-kadang saya ceramah di Thailand tu, mereka ni tahu saya duk buat jubah di tempat tu, kedai tu satu, mereka tahu. Mereka buat ceramah satu, mereka pergi tempah jubah tu, pergi tempah, jadi banyak. Saya nak bagi ke orang, tak ada orang saya macam saya. Mungkin orang bolak sapu bata ataupun selimut. Tak, jadi susah juga. Saya pun cari-cari jumpa lah orang nak dekat-dekat sama saya dengan saya. Tapi dia besar sikit lagi, boleh lah pakai baju tu. Bagi ke dia. Bagi tinggal-tinggal hak perlu dia pakai. Bukan nak kata saya zuhud, tidak. Tapi kesan daripada tazkirah seorang bini tu pada tok lelaki tu rasa macam, betul juga aku kalau mati Tuhan tanya banyak. Macam mana? Agak-agaknya nak zuhud dah. Bukan satu benda yang mudah nak zuhud. Tetapi kita kena zuhud supaya kita tak rasa dunia ini segala-gala. Dan jiwa kita akan tenang, memang akan tenang dengan zuhud. Sebab apa? Sebab tak rasa rugi hilangnya dunia pada tangan kita. Boleh faham tu? Satu lagi soalan kalau ada. Tak makan dah hari ni. Dah, sila. Okey. Inilah syukur dah. InsyaAllah lah kita jumpa lagi di masa akan datang. Mudah-mudahan dirahmati Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.